dasar-dasar baru sekiranya perlu dibuat juga. Kita ada menteri yang memangku. Kita melancarkan berkenaan dengan kad insentif Menu Rahmah, di mana kita kerjasama dengan rakan strategik 6 syarikat, 6 pasaraya, di mana pasaraya ini menawarkan diskaun sehingga 40%. Beras ni dia di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras, ya. Akta Kawalan Padi dan Beras ini dikawal selia oleh Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan. Jadi keputusan-keputusan tersebut akan dibuat oleh KPKM dan bukan KPDN, ya. Sebab itu kita nak cepat melaksanakan penyasaran subsidi ini. Bila kita laksanakan, saya doakanlah kalau kita boleh laksanakan sebelum pertengahan tahun depan, ya. Setakat ni alhamdulillah pengoperasian kementerian seperti biasa. Maksudnya kalau ada ketah-ketah kabinet yang akan dibawa oleh pemangku menteri, ya. Dan dari sudut dasar-dasar baru sekiranya perlu dibuat juga, kita ada menteri yang memangku. Manakala dari sudut operasi, insya-Allah kita berjalan seperti biasa, dan tugas-tugas seperti menjawab soalan parlimen dan sebagainya banyak yang saya bantulah. Ya, jadi insya-Allah kita buat yang terbaik dalam keadaan ketiadaan menteri yang belum dilantik. InsyaAllah Payung Rahmah itu yang dimulakan, diinisiatkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin akan diteruskan. Malah bukan saja akan diteruskan, ianya akan ditambah nilai, diperkasakan lagi, ditambah produk dan sebagainya. Kerana Rahmah itu sendiri, jenama Rahmah juga telah kita copyrightkan. Kita daftarkan di bawah Akta Cap Dagang, ya. Kita copyright Rahmah tu. Maksudnya orang lain tak boleh gunalah perkataan Rahmah tu. Okey, apa maksud saya tambah nilai, ya? Contoh kita tengok Menu Rahmah. Menu Rahmah yang kita lancarkan pada bulan Januari tahun ini, tanpa satu sen pun bajet daripada kerajaan, ya, inisiatif private, inisiatif syarikat, pengusaha dan sebagainya. Kita lihat sudah masih bertahan, ya, walaupun ada yang menarik diri tapi masih berjaya bertahan, di mana 2,849 pengusaha pada ketika ini masih menawarkan Menu Rahmah. Jadi kita membawa Menu Rahmah ke tahap yang lebih tinggi, di mana baru-baru ini 2 bulan November kita melancarkan berkenaan dengan kad insentif Menu Rahmah. Kad insentif, di mana kita kerjasama dengan rakan strategik 6 syarikat, 6 pasaraya, di mana pasaraya ini menawarkan diskaun sehingga 40% di atas produk-produk mereka kepada pengusaha Menu Rahmah. Jadi ini maksudnya bawa ke tahap yang lebih tinggi, ya, bring to the next level. Dan kita juga akan menambah nilai kepada jualan Rahmah dengan membawa masuk konsep pasar Rahmah, ya, kepada jualan Rahmah. Jadi itu antara tambah nilai dan apa yang kita akan lakukan berterusanlah dalam konteks Payung Rahmah. Sebenarnya kita memang ada dalam jualan Rahmah ni, kita ada 3 konsep. Konsep pertama ialah untuk mengadakannya di pasaraya, dalam premis, kita panggil dalam premis, ya. Konsep yang kedua ialah untuk mengadakannya di luar premis. Maksudnya kita buat di dewan ke, ataupun tempat terbuka ke, ya, dan di mana kita letak kanopi untuk kita buat jualan Rahmah. Di situ kita dah mula mencari rakyat, ya. Kalau supermarket ni rakyat cari jualan Rahmah tu. Jadi konsep yang ketiga, kita telah pun memperkenalkan konsep jualan Rahmah bergerak, di mana kita punya kedai ataupun lori yang berfungsi sebagai kedai cari rakyat. Lori ini, inilah dia konsep yang pergi ke kampung-kampung ke pendalaman kawasan B40, ya, untuk mengadakan jualan Rahmah di situ. Jadi itu mungkin belum berapa menyeluruh, tapi kita sudah mengadakan lebih 1,400 kali jualan Rahmah bergerak. So maksudnya tidak benar sekiranya di dalam satu parlimen tu hanya diadakan di tempat yang sama, kerana kita pastikan bahawa ianya dapat penetrate ataupun sampai ke kawasan-kawasan luar bandar, ya, PPR, B40 dan sebagainya. Itu dia konsep kedai cari rakyat.
Jadi itulah tapi saya yakin ianya boleh tambah baik kerana di kawasan pendalaman contohnya di mana kita tak ada pasar raya. Ya, kita ada masalah dengan akses. Contohnya lori pun tak sampai. Ya, nak pergi rumah panjang contohnya. Jadi inilah yang kita perlu lihat bagaimana kita boleh tambah baik. Ya, tapi konsepnya bukan menyusahkan rakyat di mana rakyat kena pergi supermarket yang sama, tapi kedai itu yang akan mencari rakyat. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan beras. Beras ni dia di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras, ya. Akta Kawalan Padi dan Beras ini dikawal selia oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi keputusan-keputusan tersebut akan dibuat oleh KPKM dan bukan KPDN, ya. Jadi KPDN, apabila peranan KPDN ialah membantu, katakanlah dalam aspek penguatkuasaan, KPDN akan bantu KPKM, ya, dari aspek buat jualan. Contohnya apabila beras tempatan tu tak ada di pasaran ataupun kurang di pasaran, apa yang KPDN buat ialah kita buat jualan ramah beras, di mana beras import. KPDN hanya boleh buat jualan ramah beras import. Kita tak dapat beras tempatan, tapi kita subsidikan beras import itu sehingga harganya lebih kurang beras tempatan. Ini yang kita lakukan untuk membantu KPKM. Tapi keputusan muktamadnya di bawah Kementerian KPKM. Okey, berkenaan dengan gula, kita dalam proses libat urus. Proses libat urus ni dah bermula agak beberapa bulan. Sebenarnya kedua pengeluar gula kita iaitu MSM dan CSR sudah pun memohon daripada tahun 2021 untuk menaikkan harga gula. Ini kerana disebabkan harga kos barang mentah. Sebab kita harus maklum bahawa gula ini 100% diimport, bahan gula mentah. Sebab Malaysia tidak ada tanam kata tebu untuk sebagai bahan mentah gula, ya. Jadi kita import. Apabila pada satu ketika India mengekang ekspor gula mentah, jadi seluruh dunia bertumpu kepada Brazil, ya, sebagai pengekspor gula mentah yang besar. Jadi di situ kita ada kesan kepada harga pengeluaran gula. Sehingga ketika ini setiap kilogram gula yang dikeluarkan oleh kedua-dua pengeluar gula kita, mereka rugi dalam 88 sen setiap kilogram gula yang dikeluarkan. Jadi keadaan ini mengekang industri, ya. Jadi itulah yang kita ambil semula, kita pick up balik, ya, sebab mereka dah minta daripada 2021. Jadi apabila kerajaan perpaduan ni mula pada hujung tahun lepas, mereka meminta semula. Dan pada pertengahan tahun ini telah pun lebih awal daripada itu telah pun bermula balik semula libat urus. Tetapi ianya libat urus yang paling kerap selepas, saya ingatlah selepas bulan 7 yang kita mengadakan libat urus yang kerap, dan kini ianya di peringkat akhir, ya, insyaAllah. Sebab kita kena ambil kira macam ni, kita kena ambil kira bukan setakat pengeluar. Sebab kita ni, KPDN ini ialah kementerian yang menjaga industri dan menjaga pengguna di masa yang sama. Kita paling amat concern berkenaan dengan kesan kenaikan harga kepada makanan dan minuman yang tersedia. Contoh, ya, kita keluarkan 42,000 metrik tan keperluannya sebulan gula. 42,000 metrik tan gula sebulan oleh dua-dua pengeluar ini. Okey, lebih pada separuh daripada keperluan tersebut ialah digunakan oleh peniaga mikro. Yang industri seperti kilang, ya, seperti kilang kicap, kilang sos, biskut dan sebagainya, itu mereka mengguna gula industri. Mereka tak mengusik kota 42,000 metrik tan tu. Mereka ada harga yang tu memang apung. Harga itu kita tak kawal, gula industri kita tak kawal. Yang kita paling concern yang mikro ni, yang buat apa balik, yang buat air balang, yang buat kuih bakar, akok, baulu. Kita khawatir harganya akan naik apabila harga gula yang mereka gunakan itu naik. Jadi sebab itu libat urus itu mesti mengambil kira kenaikan, kalau sekiranya ada, tidak ada kesan
apa orang kata, kepada makanan dan minuman dan tak ada kesan kepada kadar inflasi. Jadi itu yang menjadi apa orang kata concern sekarang. Kerana kalau kita tengok, kita banding pula dengan kegunaan gula di dalam rumah, ianya tidak signifikan. Kerana kegunaan gula dalam rumah hanya lebih kurang 2.6 kilo sebulan. 2.6 kilogram sebulan sekeluarga. Ini data daripada DOSM ya. Jadi kalau naik RM1 pun sekilo, dia RM2.50, RM2.6. Jadi dia tak ada rasa sangat. Tapi yang akan terasa ialah industri mikro ini. Jadi yang tak beli gula industri tapi ambil gula yang gula rakyat ni. Jadi inilah yang kita ada sikit lagi yang kita sedang runding. InsyaAllah kita cari penyelesaian menang-menang. InsyaAllah kepada industri, kepada pengguna. Kita nak cari penyelesaian menang-menang. InsyaAllah sebelum hujung tahun. InsyaAllah. Doa-doa yang terbaik. InsyaAllah. Penyasaran subsidi, dia ada beberapa item yang terlibat dengan subsidi ketika ini. Ketika ini kita ada subsidi ke atas telur ayam masih ada subsidi. Ayam dah ditarik ya, subsidi. Telur ayam masih ada subsidi. LPG masih ada subsidi. Diesel RON 95 kita ada subsidi ke atas minyak masak paket. Jadi yang berkaitan dengan KPDN ialah minyak masak paket secara direct ya, sebab itu memang di bawah Kementerian KPDN. Berkenaan dengan diesel, yang berkaitan dengan kami ialah transporter, fleet card untuk transporter. Jadi itu dua ya, yang lain-lain tu di bawah kementerian-kementerian lain. Di bawah kementerian lain. Jadi kita melaksanakan penyasaran subsidi, pertama kita kena kenal pasti siapakah yang akan menerima subsidi. Siapa dia yang akan mendapat, yang akan kita layak untuk menerima subsidi. Okey. Contoh minyak masak paket. Siapa yang layak terima subsidi ni? Okey. Pertama tentu sekali B40. Kedua, kita lihat kepada data bahawa mungkin sebahagian daripada M40. Ya, sebahagian daripada M40 juga kita kira memerlukan subsidi minyak masak tersebut ya. Ketiga, lagi sekali mikro industri. Ini yang jual kerupuk lekor, yang jual kari pap, yang jual ayam gunting ya, yang jual ayam goreng dekat pasar malam. Yang ini juga menggunakan lebih kurang 400 kg sebulan. Ya, setiap satu ni kantin sekolah contohnya ya. Asrama sekolah. Ni semua menggunakan banyak minyak masak bersubsidi ni. Jadi bila kita kena pasti, pertama siapa yang layak menerima, kedua kita kena dapatkan database tersebut. Ya. Kita kata mereka layak, tapi mana nama, senarai nama dan sebagainya. Ini yang kita akan kerjasama dengan Padu, apabila Padu juga buat dia punya pengumpulan data sekarang ni sedang berjalan. Dan kita juga perlu ada kita punya database sendiri. Kita anggarkan ada lebih kurang 1,000, dekat 1 juta. Dekat 1 juta peniaga-peniaga mikro. Ya, dekat lebih kurang. About 1 million. Jadi kita perlu ada database tersebut. Dan aspek yang ketiga, kita perlu ada mekanisme. Macam mana kita nak salurkan? Sebab bila kita sasarkan subsidi ni, kita bayangkan bahawa the normal public tak akan dapat harga yang ada subsidi, tapi yang layak tu nanti mesti ada ID dia yang tersendiri ya, yang untuk melayakkan mereka untuk mendapat harga subsidi. Jadi ini yang kita perlu bangunkan, insya-Allah, untuk minyak masak paket. Sekarang ini kita melaksanakan subsidi pukal. Okey. Dan dalam subsidi pukal ini kita tidak ada satu arahan yang mengatakan warga asing tak boleh. Kita tidak ada satu arahan yang berwarta yang mengatakan warga asing tak boleh. Okey? Melainkan kepada minyak RON 95. RON 95 sudah ada arahan pengawal bekalan yang tidak membenarkan kereta pendaftaran asing beli RON 95 bersubsidi. Kalau mereka masuk Malaysia, mereka kena beli RON 97. Okey.
Itu memang ada dasar. Tapi minyak masak ni tak ada. Tak ada dasar yang mengatakan tak boleh, dan susah juga kita nak kawal lah. Sebab warga kenderaan asing tu boleh kita kawal bila dia masuk at the point of entry, ya. Tapi kalau dekat supermarket, dekat kedai runcit, dekat kedai Aceh, setakat ini tak ada, ya. Sebab itu mungkin kadang-kadang timbul keadaan di mana mereka dapat akses kepada minyak masak paket ini, sehingga menafikanlah kan kadang-kadang hak warga tempatan. Sebab itu kita nak cepat melaksanakan penyasaran subsidi ini. Bila kita laksanakan, saya doakanlah kalau kita boleh laksanakan sebelum pertengahan tahun depan, ya. Sebab saya katakan tadi ada tiga perkara tadi. Kalau kita sekarang dah kenal pasti siapa yang layak menerima, tapi database itu masih dibangunkan, ya. Bukan mudah kita nak dapatkan senarai mereka yang berniaga, mereka yang jual ayam goreng, ada yang tak ada SSM pun, ya. Jadi kita nak dapatkan semua ini sebab kita nak bantu mereka untuk dapatkan subsidi ini. Bila kita sasarkan subsidi tersebut, sama ada kita bagi dalam bentuk cash assistance ataupun kita bagi dalam bentuk food stamp. Maksudnya ada stamp yang dia boleh beli. Katakanlah dia guna 400 kilo sebulan, banyak tu. Ya, jadi kita perlu ada database tersebut, dan mekanisme tu perlu dibangunkan. Sistem macam mana, nak ada card reader ke, nak ada macam mana tu, itu belum kita tuntaskan lagi dia punya mekanisme. Sebab tu saya katakan tadi, dia bukan setakat ambil kira satu pihak. Kalau kita ambil kira dari segi industri, dia straightforward. Maksudnya kena naikkan harga. Tapi saya katakan tadi, kita juga kena ambil kira inflasi. Kita kena ambil kira kenaikan harga makanan. Kita kena ingat, kalau kenaikan harga kopi O, ya, dah naik, dia takkan turun. Jadi ini satu faktor yang kita kena terima sebagai hakikat. Sebab itu kami mesti memastikan bahawa kesan dia minimum, seminimum mungkin. Itu yang lambat sikit, sebab kita kena kira, katakanlah kita nak tak nak kat sini, tak nak naik harga makanan, di masa yang sama kita nak bagi naikkan harga gula. Cuba bayangkan kat mana mungkin ada insentif dan sebagainya yang kita kena runding. Dia bukan setakat nak buat keputusan nak naik atau tidak. Kita kena fikir kesan sampingan, kesan di hiliran daripada tindakan tersebut. Jadi perlu ambil apa orang kata, kena fikir berkenaan dengan insentif tambahan. Kalau sekiranya kita nak bagi, itu yang kita perlukan masa. Tapi insya-Allah dia dah, I would say lah, saya boleh kata 99% lah, insya-Allah selesai.